قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita baca ayat pada ni agak panjang sikit. Tapi walaupun panjang, ringkas saja. Hanya cerita pada malam ni. Kita janji dah 2 minggu lepas, malam ni sambung cerita. Ayat 75 merupakan sambungan daripada ayat 72-73, di mana ayat 75 ini merupakan soalan yang dua soalan dah lepas. Dua soalan dah lepas. Soalan pertama, apabila Nabi Musa dengan anak buah dia lah kita kira berjumpa dah dengan Nabi Khidir. Dengan Khidir, maka dia belajarlah, bergurulah, minta nak berguru dengan Khidir. Nabi Khidir kata, boleh berguru dengan aku, tapi sabar kena banyak. Tak padas seguni dua, kena ada selori, setrela sabar.
Sebab hak nak belajar ni satu benda ya, tak pernah belajar lagi. Nabi Musa ni orang gedebel. Mari syarat tara mana pun dia sanggup ikut sebab dia orang bisa. Gagah Musa, gagah Ali kita baca. Gagah Ali, gagah Musa. Hebat dia. Maka petang lagi apabila jumpa naik perahu, hak rekas sekali, hak paling mudah sekali ujian pertama. Naik perahu, bos siapa di kali di sana nya sebut perahu. Tak ada siapa kali sebut dah. Bos zaman ada siapa selai perahu. Nabi Musa dia nabi. Nabi-nabi ni kerja dia royak benda betul, larang benda salah. Amar ma'ruf, nahi munkar. Suruh buat benda baik, cegah benda munkar. Bagi dia munkar lah. Guano ya perahu orang molek-molek sebut, tak nyanyi kat orang. Selalu dia tanya, buat apa sebut ni? Tanya dah. Tak ada apa-apa ke. Khairul kata, aku pesan dah jangan tanya, nanti aku royak jawapan. So, jalan lagi. Jumpa budak duk main. Yang sayang-sayang dia. Nyamik sadak kau ni kerak kepala. Allah lah lagu mana? Kalau kita ni lagu mana tu? Budak duk main molek-molek. Kalau beri tapa gocoh pun tak nak sabar budak sial ke dia budak. Nya salah mulut tanya apa ya bunuh dia. Nya budak apa ya. Kayak kita kan nak gurunya orang mesti kita atuk guru kita ni orang terjebak buat perangai lagu ni. Kalau dia kata aku kata dah mu jangan tanya lagi. Sekali lagi tanya kira-kira baini kita bakal salih guru lah. Memuaka aku lah. Habis Musa sekali lagi kata tak apalah. Lemah sekali pertama ni silap terlupa. Kali kedua silap. Kali ketiga dah lah. Maka tengok sini. Ayat 75. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku telah katakan kepadamu bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku. Aku kata dah mu tak akan sabar, mu nak belajar juga, nak ikut aku juga. Qala Nabi Musa kata, in sa'altuka an syai'in ba'da. Jika aku bertanya kepadamu tentang sebarang perkara sesudah ini. Lepas dua soalan ni, kalau soalan lagi aku tanya, maka janganlah engkau jadikan daku sahabatmu lagi. Dia juga Nabi Musa. Tak apa. Kali lagi. Kalau kali ni aku tanya juga, tak apalah aku rela tak jadi saing, tak jadi tok guru, tak apalah. Nabi Musa kata gitu tu bukan dia nak cabar nak cabar. Dia nak royak dia ni akan sabar. Bukan nak lawan tok guru dia. Dia nak royak kita dia akan sabar. Saat ni silap terlupa dan sebagainya. Sesungguhnya engkau telah cukup mendapat alasan tersebut demikian disebabkan pertanyaan-pertanyaan dan bantah-bantahanku. Dua ni pada dia kata tak apalah aku bakal sabar insya-Allah silah. Fantalaqa hatta iza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma. Belum pada tafsir, cara baca dulu. Ahla qaryatin istad'ama. Baca saat ni nampak banyak betul lah, betul belakalah, tak ada salah. Tak ada serabut kali baca ahla qaryatis ama tak ada. Moga duk baca surah Kahfi tiap-tiap malam Jumaat ya. Bacalah Nabi suruh baca surah Kahfi malam Jumaat. Tapi kalau ada orang suruh baca surah Kahfi malam Jumaat, kata tak boleh ke Yasin. Tu balah pula, cakap nak balah ya. Baca Yasin boleh. Orang royak baca Kahfi itu sunah Nabi, sunat lagi ke apa Nabi ada hadis siapa-siapa baca Yasin ni semolek-moleknya baca fi yaumil jumu'ati wa lailatiha. Ya itu apa tu surah Kahfi ni sunat baca hari Jumaat dan malamnya. Malamnya tu hari Khamis malam Sabtu. Malam Jumaat tu. Bukan hari Jumaat dulu. Kalau Jumaat dulu malam Sabtu. Jadi malam tu baca surah Kahfi. Dah ulama baca Yasin pendek. Surah Yasin berapa ayat? 83 ayat. 12 minit baca laju. Lama sikit setengah jam. Tak baca tak habislah. Kahfi setengah jam baca laju. Lama sikit 40 minit. Tebal ulama baca Kahfi, pakai tak baca ke satu kalau Jumaat. Maknanya baca Yasin boleh, baca gapo boleh. Cuma nak pala sunnah banyak afdal gapo baca surah Kahfi. Jangan salah faham lah. Buat apa ni, buat apa gini. Buat apa macam baca.
Jadi ahli qaryatin istat'ama. Sebab kita tahu tanwin ni kalau kau Arab dia panggil nunun sakinatun lafzan la khattan. Tanwin ni nun mati ya bunyi saja tak tulis. Dia tulis baris dua. Hakikatnya kalau kita tulis qaf ra mati datang qar ya datang ya tanu mati bawah tin tu asal. Oleh kerana nun tu mati istat'ama sin tu mati nak baca mana? Takkan nak baca ahla qaryatis. Tak boleh. Bukan pesen dia. Jadi cara dia kena periduk sa. Periduk huruf mula-mula buh baris bawah. Sebab tu kita baca ahla qaryati nistat'ama. Tu cerita dia. Ni royak hak pandai belakang dah ni. Takut hak tak ada dengar, boleh dengar. Hak dengar dah, boleh peringat royak kat orang lain pula. Okey, habis hak tu. Sini cerita dia pantalaqa. 2, 3 saat ni bergerak. 2 orang ni bergerak hatta iza ataya ahla qaryatin istat'amaha, sehingga apabila mereka sampai kepada penduduk sebuah bandar. Qaryah ni kampung boleh bandar ikut buh lah lama. Mereka meminta makanan kepada orang-orang di situ. Lalu orang itu enggan menjamunya dengan kemudian mereka dapati di situ sebuah tembok yang hendak runtuh. Lalu ia membinanya. 7, 5, 8. Bawah tu ada kitab. Yakni Nabi Khidir alaihi salam membina tembok itu dengan tidak mengambil sebarang upah. Inilah yang menyebabkan Nabi Musa alaihi salam mengatakan tidak puas hati. Kerana penduduk bandar itu tidak berbuat berbudi dan tidak sudi menerima mereka sebagai tetamu. Maka sudah sepatutnya mereka diminta membayar upah membina tembok itu. Lepas 2 cerita saat ni, tidak sabar dah tanya. Siapa yang ketiga pergi jalan siapa sebetul kapung, duduk tengah lapar molek, minta makanan, minta minum air kapung tu, tak ada serabut layan. Dengar demo ni orang baru siapa kan? Dia tak cara, bapamu ke kapal aku tak secara. Tapi situ tu ada satu orang panggil pagar hok nak balik. Mudah panggil sebut tembok ni payah. Pagar hok nak balik dia perlu diangkat. Pak kita mana pagar nak balik pagar kubur gitu lebih kurang. Jadi orang tak boleh makan. Jadi 3 orang tak boleh makan, tak apalah. Tapi nampak kalau nak balik tu dia tolong dia akak, tolong dia beki. Jadi tak apa hatilah Musa. Duduk kapal ni orang kedekut pahit gini, ada tak tolong, putus ada lah. Tiba-tiba Khidir duduk bersalahan dengan hak dia fikir. Nabi Khidir tolong akak, tolong kita kata ambil ikat-ikat batas semula. Betul, tolong betul tembok. Tolong betul pagar. Tak puas hatilah Nabi Musa. Allah katanya tolong tak ayah ni. Kemudian Nabi Musa berkata, jika engkau mahu, tentulah engkau berhak mengambil upah. Dah saat ni kita nak minta makanan, nak minta orang panggil, nak minta air setawan, nak minta nasi sebuku baru demo tak uri. Sesuai dengan tu. Kalau kita tolong demo buat pagar ni sekarang hari ni, patut mari jamu atau mari bayar lah. Daripada demo kedekuhan ni kita tolong dah. Patut gitu. Itu pada fikiran Nabi Musa alaihi salam. Ilmu yang ada daripada Musa situ je. Tapi ilmu yang ada pada Khidir jauh. Sahabat tak ada nak fikir. Seorang Nabi tak ada fikir. Ayat 78. Maka mati atas laulah. Qala hadza firaqu baini wa baini. Berakhir yang ketiga dengan persoalanmu. Tak salimu janji saya tanya dah. Yang ketiga tanya ni. Maka Khidir pun tak kata dah. Mu tanya pula tak dah. Dia kata ginilah. Maka sekat ni lah kita ruan. Mu nak berguru, nak belajar, nak ikut bersekat ni je. Sebab mu tak boleh sabar. Kalau kau jauh, kau tak boleh sabar. Tidak, balah kita ruang. Lebih kurang begitu. Jadi, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku pas ni, aku akan royak. Benda-benda 2-3 perkara tu, hak mu memang tak boleh sabar. Lam tastati' mu tak mampu nak menahan kesabaran kamu. Mu berasa nak tanya. Kalau kena kita pun tanya. Yang sebut perahu orang tak pasal. Yang bunuh budak molek-molek. Orang kedekut kapal tu kita tolong. Itu 3 perkara tu kita nak faham.
Orang duduk tengah kedekut, duduk tengah beragas, tiba-tiba kita bunuh dia. Ini sifat agama sebenarnya. Kalau kita tengok cerita Nabi Muhammad SAW, berapa ramai awak jahat dia je buat baik. Agama suruh kita balas jahat orang dengan kebaikan. Payahlah. Kita orang baik, kita nak balas baik payah dah. Orang buat jahat balas baik. Oh, sorry lah, no way. Tak. Orang ajar, orang buat jahat, kita balas baik. Payah. Apa payah ni agama? Tengok Nabi Musa. Ya tu orang kedekut kita semua, pada tinggal gitu, begitu-begitu. Itu nak rayak. Jadi seterusnya. Dia pun rayaklah cerita hak sebenar. Cerita tahu dah ni belakang ni, tapi kita rayak pula. Amma as-safinatu fakanat li masakin ya'maluna fil bahri. Adapun safinah. Safinah ni kita panggil sampan. Arab tu. Sampan. Dia safinatun satu sampan. Safinatani dua sampan. Sufunun sampan-sampan. Arab tu. Sebab tu Kelantan ni dia panggil kami muka sebab banyak Arab. Tapi kita orang Kelantan tak berasa kata dia sepandang Arab. Masalah macam. Inggeris gitu buat Kelantan banyak Inggeris. Kolek bah, koseng kereta, jangan mi. Apa lagi? Banyak ada. Tapi duk sehor orang Kelantan tak kerti Inggeris situ. Tak kerti ngerti. Tak. Itu zaman kita lah. Zaman anak-anak ni agak-agak belajar dia kerti. Belakang Inggeris pun kerti, Arab pun kerti. Okey, sini terjemah ke apa? Ada pun perahu juga kan. Perahu ni adalah kegunaan orang-orang miskin yang bekerja fil bahari, di laut. Di laut ke sungai ikutlah. Bahrun ni laut sebenarnya. Fa aratu an aibaha. Sengaja aku nak peraih dia. Kalau dia kata aku sengaja, aku tebuk biar tembuh tu supaya perahu ni selesai. Bapa selesai? Nanti. Wa kana wara'ahum malikum. Sebab lepas ni ada penguat kuasa akan mari. Akan mari gak belaka perahu-perahu. Boleh jadi tak ada lesen kau, tak bayar rotek kau mana. Tentu dah yang mari pani akan gak belaka. Kullu safinatin ghasba. Dia akan ambil setiap perahu hak yang tidak ada cacat. Maknanya yang akan ambil perahu hak tak selai lah. Ini nak gambar Raja Zalim lah ni. Jadi betul lah Khairul buat. Sebab hak ni akan selai. Hak napung nyerapas dia belaka. Hak selai okey nak go nak ambil tak okey nak tarik buat pergi tak sel je. Perahu punah buat apa? Ambil hak nak molek sudah. Nak sebut ilmu ni ada pada Khairul. Nabi Musa tak ada. Dia nabi lagi rasul. Sebab tu kita kena yakin 100% ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu apa? Fiqh ke tauhid ke? Bukan fiqh tauhid je. Ilmu wak kapal terbang, ilmu wak derung, ilmu kapal semua mari Tuhan belaka. Ni kita duk berasa oh ni orang putih kita kena puji. Puji berapa? Ilmu mari Tuhan. Cuma dia kuat mengkaji boleh clear. Kita tak apa kaji mengkaji tak apa boleh. Ilmu tak ada sabuk mari diri tak ada. Kalau kita berasa ilmu mari sendiri, supaya kita kata dunia jadi sendiri. Mana boleh musyawarah tak ada. Tapi hati kita yang berasa ilmu mari kat orang putih. Biar tipu dia macam apa. Biar kita rasa ilmu tu. Apatah lagi kalau kita tengok sejarah. Hoknya lepas nyambil cekap perai dunia. Nyambil kita-kita berbual dari sungai Furak. Sampai itai air sungai. Itai kira awak. Nyambil je tahu apa tu. Apa jahat. Ada tengoklah siapa dia Khawarizmi, matematik. Siapa dia Ibnu Khaldun, siapa dia semua tu. Banyak penemuan bermula dengan orang Islam. Tapi nyambil ni bernama dia. Itu cerita dia. Pakhlol ni pun lagu tu. Ni ada ubat-ubat ke apa ni. Walaupun kita Malaysia buat ubat, dia kena WHO ambil, declare sana, atas klik, ubat kita ke 5 ya, declare WHO, atas balik sini 50. Jadi demo. Kalau tu dalam bab ilmu ni, memang tak ada mikir-mikir, memang tak ada dalam benda yang paling berharga ilmu lah. Betul lah Tuhan sebut, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Kena belajar, kena baca, tapi syarat dia, bismi rabbika. Dengar nama Tuhan. Apabila kita banyak ilmu, anak-anak kita ngajinya ke doktoral ke apa semua sekali, barulah boleh lawan dia tu. Tengok dulu contoh, air Zam-Zam.
Demo tu kata Ramzan yang paling kotor di dunia. Sebab apa? Lokasi dia duduk begitu. Ni Kaabah. Bukit. Sekeliling bukit. Logik ada. Orang kecil berok sini, turun situ belakang air. Kata dia. Bila orang kita sudah pandai mana cek. Tengok. Oh, air ni terbaik di dunia lah ni. Bila tahu tu? Bila orang Islam cerdik. Bila nak cerdik? Bila nak belajar? Ni bukan sekolah 20 bulan. Ni untuk kita orang tua lah nak suruh anak belajar. Dia nyoba ilmu sudah, bab iqra' sudah lah. Ni tak hal kita suruh ngaji tu boleh kerja kerajaan. Tu tak apa kena niat tu. Biar kita suruh ngaji, biar pandai, biar cerdik. Paling tidak boleh ganti kita. Tu dia. Biar tu lah, kita ambil kita, tak habis kita ni. Masa pun nak habis dah. Kita lebih sikit lah ni. Jadi, nak rayaknya ilmu tu. Kemudian, wa ammal ghulam. Yang kedua, ada pun budak sana. Bapa yang Khaidih bunuh. Ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain. Budak ni ayah dia juruh, mak dia juruh. Mana berarti juruh mu'minaini? Mukmin ni juruh habis lah. Kalau kata muslimai ni Islam baru. Orang Islam lagu mana? Dia tak maya pun Islam. Panggil cukup pun Islam macam. Mukmin tak lagi. Mukmin tak hak dia. Zaman Rasulullah SAW 13 tahun duduk di Makkah Al-Mukarramah. Tuhan sebut ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia. Apabila berhijrah saja ke Madinatul Munawwarah, dengan penghijrahan itu, mereka ni semangat tinggal tanah air gawa dia, ikut perjuangan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala tukar status dia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu beza. Sini budak ni abawahu mu'minaini, ayah mak juruh belaka, fa khashina bima budak ni an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Budak ni akan datang akan jadi jahat dan kafir. Pada mati kafir, bekat kok ni lalu. Kita ni boleh buat begitu? Tak boleh. Sebab apa? Tidak ada ilmu. Khaidih boleh sebab dia ada ilmu. Siapa bagi ilmu? Tuhan bagi ilmu ke dia. Orang lain tak boleh, nak bunuh tak boleh. Nabi Musa tak ada ilmu tu. Kalau Nabi Musa dia bagi ilmu tu, boleh juga bunuh. Sebab tu lah bab bunuh ni bukan semua tak boleh, dia bukan semua boleh. Sebab tu Al-Quran kata, jangan bunuh illa bil haqqi. Tak boleh bunuh manusia illa bil haqqi kecuali dengan hak. Awan hak dengan kebenaran. Hukum kisah, boleh bunuh. Bukan semua tak boleh. Tapi sebut hukum kisah tak ada apa-apa. Hukum bunuh. Kalau dia bunuh orang boleh bunuh dia. Tak ada kata gapo. Tapi kalau sebut hukum hudud, sibuk berlaku. Buat kau tak fahamnya 2-30 tahun lepas. Lalu ni orang faham berlaku. Ada pun yang marah hukum hudud. Tak ada yang marah. Yang mana buat tak boleh lagi. Lalu ni kalau kita kecek bab hudud. Ya kesalahan ada 4. Hudud, kisah, diyah, takzir. 4 ni hukum. Dia buat kita, hudud berlaku 4. Biarlah boleh kira tu. Boleh lah ilmu sikit. Hak sebenar hudud suku, kisah suku, diyah suku, takzir. 4 hukum. Dulu pakak marah berlaku ni apa hudud-hudud dia habis orang kena kat tangan. Asal dia tak ngaji sekali. Lah ni kita ngaji alhamdulillah tak faham. Waktu nak kau ngaji tu. Bawa tahu hudud ni hukum Tuhan. Kisah hukum Tuhan. Takzir hukum Tuhan. Dia hukum Tuhan. Patut Tuhan buat apa? Dia tahu perangai kita manusia, dia tahu perangai kita. Kalau kerak tangan tak curi dah kata patut. Jalan pun malu boleh pakai sama. Buat apa tu? Tak dak tangan padahal nak kerak. Tak curi dah orang lain. Itu hikmah. Bukan sebab kata nakalam minallah. Siapa-siapa menjalankan hukum aku, dia kata nakalam minallah. Aku akan tolong jaga. Kau ni kita payah nak faham. Orang kafir tak faham betul lah. Dia tak ketiga apa. Kita orang Islam lain tak faham juga. Nak ngaji tak sih. Bukan marah dalam ni. Derah sikit orang kata. Ustaz orang kita dah. Nak marah tak faham. Yang ada kata tak ada kerak tangan, nama dia nak kerja lagu mana. Malas kita curi kawah. Kita cerita semula. Ada cerita curi kawah. Kita rakyat mula. Rakyat mana tak ada. Tak tangguh.
Royak dah kan minggu depan kita royak. Kita curi kawah. Royak dah kita yang buluk. Semangat lengah lalu tu tak ada royak benda ni. Wa ammal ghulaman fa kana abu mu'mina fa khashida an yulqahuma tughyanan. Bimbang bahawa ia akan mendesak mereka melakukan perbuatan yang zalim dan kufur. 759 yakni sebab Nabi Khidir alaihissalam membunuh pemuda itu kerana diketahuinya dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala bahawa si anak itu akan jadi kafir lagi jahat suatu masa yang akan datang. Yang akan datang mempengaruhi ibu bapanya yang beriman melakukan kejahatan. Bukan sekat saja dia jadi kafir, dia jadi jahat, dia akan jadi mak ayah jadi jahat mula asal mukmin tadi. Perasaan kasih sayang mereka kepadanya akan menyebabkan mereka terdorong menurut kemahuan yang salah itu. Jadi oleh kerana ayah dia berkali anak seorang, rasa sayang apa tu akan jadi penuh pakai ayah dia. Mari mana tahu ni? Ilham daripada Allah, ilmu daripada Allah. Jangan kita hanya pula kan tahu tu. Habis dua cerita. Yang ketiga, yang ketiga dah molek terakhir. Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā. Adapun tembok itu pula adalah ia dipunyai oleh dua orang anak yatim di bandar itu. Dan di bawahnya ada harta terpendam. Ada harta kerung bawah tu. Ada harta ayah dia tanam bawah tu. Budak ni ayah dia mati dah, tapi keluarga dia penuh letak harta dekat dengan pagar tu. Salah pagar tu sebalik, adat kata tak jupuk pas bila-bila dah harta ayah dia tanam. Orang zaman dulu macam-macam dia tanam emas kau tanam tu. Kita sini pun ada buah legori, buah rumah ni. Ada lagi ke ni? Kalau ada, waktu bik lagi tak di bank. Duduk buah gori lagi, tak duduk buah gori kan. Jadi kepunyaan mereka dan bapa mereka pula adalah orang yang soleh. Pok dia ni orang juruh na sipel picih apa semua untuk anak-anak. Tiba-tiba tak ada nak royak ke anak ke siapa penjaga mati. Tak tahulah mati lagu mana cepat. Maka duduk dekat dengan orang panggil pagar. Sebab pagar nak sebalik tu. Kalau pagar tu sebalik, ada kata tak cuba cari pagar tu besar. Maka kerana itulah Khidir tukar pagar tu betul pagar tu. Walaupun logiknya pagar tu bukan kegunaan budak tu. Pagar tu mungkin kegunaan orang kampung. Tapi Allah Ta'ala tunjuk ilham kepada Nabi Khidir untuk give back you. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka cukup umur dan mereka mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu. Jadi Tuhan naknya, ajak Tuhannya nak suruh budak ni biar harta duduk situ, biar budak ni membesar-besar cukup umur, dia pun jupuk harta. Cara mana tu pandailah cepat. Tapi kalau sebalik atas tu, kalau tahu jupuk nak akak yang apa? Keh-keh tak ada cakap tu. Cakap nak katak. Ini ilmu yang ada pada Nabi Khidir. Sebagai satu rahmat dari Tuhanmu, ini merupakan satu rahmat daripada Tuhan kepada mereka. Ingatlah, aku tidak melakukan menurut fikiranku sendiri. 2-3 perkara saat ni tu, Nabi Khidir kata, bukan aku fikir. Bukan benda ni kata hidup cerita nah kak, nak kak pada budak cerita nah nak sebut perahu bukan. Bukan lagu tu. 7 ni satu, yang anak yang beriman soleh. Segala perkara yang aku telah lakukan itu yang pada zahirnya menimbulkan kemusykilan, tidaklah aku melakukannya menurut fikiranku semata-mata, bahkan dengan perintah Allah Azza wa Jal, dan dengan ini berakhirlah kisah ni. Habis ini habislah kisah ni. Nak royak hak dia buat gapo ni, hak kaya dia buat tu, bukan kata buat dengan pandai-pandai dia. Dan demikianlah penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara-perkara yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. Sebenarnya Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, ibrah kepada kita, kena banyak sabar. Sama-sama dalam belajar lah. Memang belajar ni ramai tak sabar. Ramai pongoh, kadang-kadang bukan sekat pelajar. Ayah pelajar, mak pelajar, cuk pelajar pun pongoh. Macam-macam lah. Buat apa pihak anak kita gini. Tapi kalau ustaz sebagai cikgu ni, kita tanya pula mak ayah buat apa anak dia seorang kena pihak. Dalam kelas ni ada 40. Dia tanya apa cikgu pihak anak saya. Kita pun tanya pocik-pocik, apa anak pocik kena pihak. Dalam kelas ada 40.
Apa nak pakcik saya punya? Boleh bergilir tanya. Cuma dua-dua tu ada lah kadang-kadang hak salah alik cikgu. Pada hak salah alik budak. Pada dia ada lah. Tidak kata semua salah budak. Budak. Nak salah cikgu belakang. Budak. Ialah gitulah bendanya. Hak tu ada PIBG. Jika mesyuarat PIBG lah. Tanya khabar. Tapi jika panggil mesyuarat PIBG, kalau pergi pun duduk belakang sekali. Kalau kursi ada 100, hak nombor 100 duduk. Tapi kalau beri, duduk nombor 1 kursi. Ustaz biasa tahu duduk jaga dewan. Apa ramai depan ni? Beri kau gambar tak? One off. PIBG duduk belakang. Itu masuk dalam bab ngepek lah. Ngepek kalau kita ada ibu apa lagi tu belakang lah. Maksud patut nanti kau PIBG tu bangun. Apa nak saya? Tika tu nak balas ke apa pun baru cikgu tahu. Hasrat ibu apa tahu cikgu jawab mana. Mula kalau ada panggil PIBG, nak pakat pergi belakang. Tapi SOP lah. Jadi nak sebut sininya Nabi Musa alaihi salam, walaupun dia di segi mentalnya kuat, dia punya tenaga pun hebat, tapi apabila berdepan dengan benda yang orang panggil akan nak terima tak boleh, maka begitulah. Jadi sebab itulah kita siapa keluar ni mengenai benda mengenai agama ni, dia tak boleh fikir dengan akal 100%, dia tak boleh. Sayyidina Ali pernah sebut, kalau agama ni boleh fikir dengan akal, nescaya sapuh khuh ni, alik bawah ni lebih munasabah daripada sapuh khuh alik atas. Kita akan belajar, kalau kita belajar bab ambil Ismail, khuh sendiri ni, kita mudah agak kalau pergi Mekah lah ni pun ada lagi, stoking kulit. Stoking waknya kulit itu, kalau kita pergi Mekah saya pakai stoking kulit tu kan, dia jalan atas semi tu tidak panas, dia tidak sejuk mana lah. Lebih luar dia pakai kasut pula. Jadi sebenarnya dia pakai khuh tu pas keluar mana boleh. Jadi khuh tu kalau pakai ada syarat dia lah, pakai sampai sekat ni kita ambil wuduk dulu baru pakai. Sudah pakai tu habis Ismail. Maka habis Ismail tak kena cak khuh, sejuk doa. Kena suhu tolak 5, tolak 10 kan sejuk. Maka tak kena buat khuh. Ambil Ismail, ambil air, sapuh ke bawah tapak kaki. Sapuh ke atas. Kuk kaki. Gitu. Jadi mana boleh faham kita? Buat apa sapu kat atas ni? Hak kena debu bawah ni. Ibu kamu. Dia banyak benda-benda yang jadi kita bahasa. Apa tidak lagu ni gini? Fikir kita lagu tu. Hak tu nak, hak. Sebab tu dalam sekarang buat gapo, biar serupa Nabi, serupa sunnah, nak serupa tu. Itu dia maksudkan sunnah Nabi. Serupa bab semaya. Lagi-lagi lah kena semaya sebagaimana aku semaya. Tak kita tengok bila Nabi semaya. Kamera TV tak ada teka tu. Tengok ulama semaya, tengok. Orang ni tengok, orang ni sampai ke Rasulullah. Sebab dia tak ada guna fikiran 100%. Dia makrifah ni. Pengetahuan pun dia 3-4 perkara. Ada pengetahuan hissi. Kita jamuh, kita tengok panca andra 5. Panca andra tu. Ini style tu, panca 5. Ustaz dia belajar 5 ya. Do ting capan kat 5 ya. Bila kat tu. Jadi pancaan dua ni 5 tu pengetahuan. Ada juga pancaan dua tak boleh kira, kena guna akal. Kadang-kadang akal tak boleh guna, kena guna wahyu. Ini kena ada. Itu yang panggil bentuk makrifah, pengetahuan yang sapa kepada kita tu. Jadi seterusnya ayat 83 cerita lain dah, wa yasalunaka an dzil qarnain. Bab Zulkarnain gapo ni pun cerita panjang juga ni. Ustaz dirinya ngaku lah boleh ulas sikit-sikit ni. Dia banyak perkara tu cerita Zulkarnain, macam-macam lagi tu. Orang tanya mana Zulkarnain, lepas tu mana Dajjal tu apa. Dia semua diulas hal ni belaka. Lepas tu kena cari ada kitab Ustaz jumpa sekali tak baca lagi. Mengenai Zulkarnain. Adakah Zulkarnain ni serupa dengan apa Iskandar ke apa tu? Tapi kita baca tafsir ni secara umum. Secara spesifik kena cari buku, cari tu baca banyak lagi lah. Sekadar tu lah habislah kita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah cerita Nabi, cara Nabi Musa bergurunya Nabi Khidir. Jadi apabila kita baca dalam jemaah tu sampai ayat sehingga ayat 82 ni, biar kita berasa hak kita mengaji malam ni. Nak faham sebetul-sebetul payah ustaz diri pun tak boleh. Jadi apabila kita baca, kita teringat ni cerita ni.
Lama-lama kita dipahami dengan sendiri. Tidak payah mana. Quran ni Tuhan sebut wala qad yassarna al-Quran ladzi fahal min mudakir. Tuhan ni cabar kita. Aku nak mudah Quran bagi orang yang nak baca Quran, nak belajar Quran. Sebab tu Quran ni budak boleh pandai, orang muda boleh pandai, orang tua kalau tak ada gigi pun boleh pandai Quran. Syaratnya no. Saja. Kemudian seterusnya ayat 83. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على محمد فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم على رب العالمين تقبل الله منكم